我们一起来祷告。 Kita masuk dalam doa. 我们在天上的父，我们感谢你， Bapa dalam surga, kami berterima kasih pada Engkau. 感谢你有给我们机会来到你的面前来敬拜、来歌颂、来荣耀你的名。 Terima kasih Tuhan beri kami kesempatan datang mendekat pada Engkau, boleh memuji, menyembahkan Engkau. 主啊，当我们敬拜你的时候，我们也是用渴慕的心来寻求你的话语。 Tuhan, kalau kami menyembah Engkau, kami juga dengan hati yang rindu mencari, menantikan firman-Mu. 求神自己带领我们， Tuhan kiranya yang memimpin kami. 求神自己对我们说话， Tuhan sendiri yang bersabda kepada kami. 让你的福音可以改变我们的生活。 Sehingga firman-Mu, Injil-Mu boleh mengubah kehidupan kami. 我们真正的要寻求你自己对我们个人说话， Kami sungguh-sungguh mencari Tuhan Engkau berbicara pada setiap kami. 不要让我们浪费我们的敬拜， Sehingga kami tidak menyia-nyiakan, kami menyembahkan Engkau. 我们不要从这边出去的时候，我们是空白的出去。 Kami tidak mau datang dan kemudian kami pulang dengan kosong adanya. 我们要上帝，你对我们说话， Tuhan, kami butuhkan Engkau berfirman pada kami. 让我们更了解你的话语，我们可以行在我们的生活当中， Sehingga kami boleh lebih mengerti firman-Mu dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. 让这个的敬拜可以改变我们的生活，再一次的改变。 Sehingga sekali lagi pujian pada Engkau kembali mengubah kehidupan kami. 求神自己使用我们两位仆人，有限制的仆人，来传讲你的话语。 Kiranya Tuhan memakai kedua hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas. 感谢主，我们这样敢祷告，奉靠生命求的， Kami berdoa demikian di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 今天的题目是：对你而言，基督是谁？ Tema hari ini adalah bagi diri engkau sesungguhnya siapakah Kristus itu? 各位弟兄姐妹们，基督是谁？对你们来说， Ya Bapak Ibu, sesungguhnya Kristus itu bagi Anda itu siapa ya? 如果问一个的时候，我们可以看到很多的答案， Kalau kita tanya satu demi satu, maka kita akan dapatkan beragam jawaban. 好像这几位学生在一个主日学班，然后他的老师就问他们，对你来说，基督是谁呢？ Seperti di sekolah minggu ada guru bertanya kepada anak-anaknya, anak-anak sekolah minggunya, siapakah Yesus bagi dirimu? 然后门徒就很想回答老师的问题， Sehingga anak-anak sekolah minggu ini begitu antusias mau menjawab pertanyaan guru. 然后老师就指一个， Kemudian guru bertanya pada satu demi satu. 他就指第一个的约翰来，你认为基督是谁？ Nah, kemudian guru sekolah minggu ini menunjuk seorang anak yang bernama John. John, siapakah Kristus bagi dirimu? 然后他就回答老师，我认为基督是一位审判者。审判者， Bagi saya, Kristus itu adalah seorang hakim. 神会审判所有恶人下地狱。 Karena Tuhan menghakimi semua orang jahat. 老师听了，老师就笑笑。 Guru sudah mendengar dan kemudian guru tersenyum. 老师知道约翰的爸爸是一位法官， Karena guru sekolah minggu tahu bahwa papa dari John adalah seorang hakim. 然后呢，他就指第二个的孩子 Kemudian guru ini menunjuk kepada anak yang kedua. 迈克，你的回答是什么？ Michael, apa jawabanmu? 啊，老师，基督是一个非常富有的人， Nah, anak ini menjawab, Kristus adalah sosok yang sangat kaya. 上帝喜欢给予， Tuhan suka memberikan, 并且会给我们想他所求的一切。 sehingga Tuhan bisa memberikan kepada apa yang kita minta pada diri dia. 老师又静静的笑了。 Dan kemudian gurunya juga tersenyum-senyum. 老师知道迈克的爸爸是一个有钱人，做好大的生意人。 Karena guru sekolah minggu ini tahu papa dari Mike adalah seorang yang kaya raya, seorang bisnismen yang besar. 然后老师就向布迪，你怎样回答我？ Kemudian guru sekolah minggu bertanya kepada seorang anak bernama Budi, ayo Budi, apa jawabanmu? 布迪就安安静静的坐在那个角落，在那边。 Dan Budi dia terdiam duduk di pojokan sana. 他不想回答老师， Dan dia tidak ingin menjawab pertanyaan daripada guru. 他担心如果回答老师的时候，我的答案不让他们喜悦，然后我们会被他们讥笑了。 Karena Budi takut jawabannya tidak akan menenangkan guru dan juga dia takut diketawain sama teman-temannya. 但是老师给他鼓励，布迪，你说吧。 Kemudian guru kembali memberi dorongan pada Budi, ayo Budi, apa jawabanmu? 老师，我认为上帝是个清道夫。 Jadi Budi menjawab,
bagi saya Yesus itu adalah seorang pemulung. 同时，大家也对布迪的回答有些失望了， Jadi teman-temannya terhadap jawaban Budi itu mereka juga merasa kecewa. 纷纷表示布迪是个无力的孩子， Mereka melihat Budi ini seorang anak yang tidak无力tidak bermoral tidak sopan seorang anak yang mungkin kurang sopan. tidak sopan。老师就安抚大家的情绪，再次询问布迪，你再解释你的答案。 Dan kemudian guru tenangkan suasana kelas dan bertanya kepada Budi, ayo Budi tolong jelaskan jawabanmu, mengapa menjawab seperti itu. 然后布迪就说：“老师，我认为上帝是个清道夫。” Jadi Budi menjawab, guru, saya melihat Tuhan Yesus itu seperti seorang pemulung. 释放只是指那些将被丢弃的脏垃圾捡起来。 Jadi seorang pemulung yang memungut barang-barang, rongsokan, sampah yang dibuang oleh orang-orang. 然后将做清洁了，然后再使用。 Kemudian pemulung ini memungut, membersihkan dan kemudian dipakai lagi. 然后布迪就说：“就像我的父亲一样。” Dan Budi menjawab, Yesus itu ya seperti papa saya. 他从街头带我回来。 Dan papa di jalanan mencari saya, memungut saya kembali. 从小到大都照顾我， Dari kecil membesarkan saya, menjaga saya, 教我做人的各种事情， dan mengajari saya bagaimana menjadi orang. 送到这个学校里面， Dan kemudian mengantar saya ke sekolah. 在那里我可以遇见你们。 Dan di sekolah saya bisa bertemu dengan teman-teman. 当朋友们听到这时候，然后不知不觉班上的人就都沉默了。 Dan tak kala teman-teman dia mendengar penjelasan Budi, maka kelas menjadi terhening. 我们可以看到孩子们回答老师的问题，就是看到他们的感受到那个基督好像他爸爸这样。 Jadi anak-anak menjawab pertanyaan guru dan mereka merasakan sesungguhnya Yesus itu bagi mereka itu seperti apa. 各位弟兄姐妹们，对你来说，基督是谁呢？ Jadi saudara-saudari, siapakah Yesus itu bagi dirimu? 可能很多的回答， Mungkin jawaban juga beragam. 我要看几个的回答，就是说从犹太人的祭司长他们怎样的看法耶稣。 Dan kita juga akan melihat bagaimana pemimpin daripada bangsa Yahudi, bagaimana mereka melihat Yesus. 基督对犹太民族的祭司长和长老们都将耶稣视为他们所憎恶的人物。 Jadi bagi para pemimpin agama bangsa Yahudi, Yesus ini adalah orang-orang yang mereka tidak sukai. 他们计划用欺骗手段复活耶稣，然后杀害他。 Mereka dengan tipu muslihat, mereka mau membunuh Yesus. 这表明了基督是他们的极大仇恨。 Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah musuh bebuyutan mereka. 他们在犹太逾越节前2天，在大祭司的宫殿里进行谈判。 Jadi 2 hari sebelum Paskah, mereka di depan mahkamah orang Yahudi, mereka mencari-cari kesalahan Yesus. 他们应该在那时候是准备复活节的时间，却被用来制化犯罪。 Jadi masa itu mestinya masa mereka menyiapkan Paskah, tetapi malah mereka mencari-cari, menidang Yesus. 所以对犹太的祭司长，他们是看基督是一个仇恨对他们。 Jadi bagi para imam besar, para agama Yahudi, dan Yesus ini adalah musuh mereka. 你们还记得一个妇女，没有出名的妇女，但是用拿了昂贵的香水来给耶稣，来膏抹耶稣的头上的吗？ Kalian masih ingat seorang wanita yang tidak terkenal, dia dengan minyak narwastu yang mahal, bagaimana dia meminaki akan diri Yesus. 对他来说，耶稣是一个受人爱戴的人物。 Bagi dia, Yesus adalah seorang yang sangat-sangat di welcome. 他将非常昂贵的香水倒在耶稣头上的行为，激怒了犹大。 Dia dengan minyak narwastu yang mahal itu dan dia menuangkan di atas kepala Yesus. 犹大认为你做的事情，你拿了昂贵的香水来放在耶稣的头上，就是很浪费的事情。 Dan hal ini mengganggu akan diri Yudas, dan Yudas melihat ini adalah suatu pemborosan.
我们清楚知道犹大是个信蛇的门徒， Dan kita tahu bahwa Yudas ini adalah seorang murid Yesus. 自我意识很高，自我 egoisnya tinggi sekali， Dia seorang yang sangat egois 追求利润， dan dia memikirkan keuntungan. 甚至出卖耶稣。 Bahkan akhirnya dia menjual Yesus. 然而，这个女人这样做，是因为她对耶稣的爱， Dan perempuan ini mengerjakan hal ini karena dia mengasihi Yesus. 她对主耶稣的爱超越了当时人的想象。 Dan dia mengasihi Yesus melampaui apa yang orang-orang pikirkan pada masa itu. 她并不认为和感到不知所措，无法提供最好的。 Sehingga dia melihat hal yang dia lakukan ini sekalipun bagi orang itu mahal, tapi ini adalah sepantasnya buat diri Yesus. 甚至最将昂贵的送给耶稣。 Dan dia memakai yang paling berharga, yang paling mahal, dan dia persembahkan buat diri Yesus. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 对犹大还是西门，他们两位是耶稣的门徒，对他们说，基督是谁呢？ jadi bagi Yudas dan Simon yang adalah murid Yesus, bagi mereka siapa sesungguhnya Yesus? 加略人犹大的所作所为，以那妇人所作所为形成相鲜明对比。 Jadi dengan apa yang Yudas lakukan dengan perempuan itu, yang tadi itu, ini ada dua hal yang sangat kontras. 作为一个是众跟随神的门徒，犹大显然有错误的动机。 Jadi Yudas dia mengikuti Yesus, dia seorang murid Yesus dan dia mempunyai motivasi yang salah. 犹大认为耶稣是个能带给他好处的人物。 Yudas mengira Yesus adalah seorang sosok yang bisa memberikan manfaat yang baik buat diri 我们知 dia 道 sendiri. 我们知道他的故事，然后他就去见祭司，问如果他能把耶稣交给他们，他会得到什么呢？ Dan kita tahu kisahnya, yaitu Yudas pergi mencari para imam kepala dan bertanya kalau dia bisa berikan Yesus, apa yang bisa dia dapatkan. 各位弟兄姐妹们，犹大跟耶稣住在一起，睡在一起，一起走3年多的时间，但是他的目的都不一样。 Jadi teman-teman, saudara-saudara, kita boleh lihat Yudas 3,5 tahun hidup bersama dengan Yesus, makan bersama Yesus, tidur bersama dengan Yesus, dan kemudian kita tahu siapa sesungguhnya sesungguhnya Yudas. 西蒙彼得呢， Bagaimana dengan Simon Petrus? 一直站在最前线，坚定他爱耶稣， Dia selalu di barisan depan yang selalu mengatakan bahwa dia mengasihi Yesus. 承认耶稣是位老师， Dan dia mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru. 但是实际上却否认了耶稣。 Tetapi kemudian dia juga menyangkal akan diri Yesus. 如果你现实地想一想， Kalau kita coba memikirkan secara realistis, 当我们被一个自称真正爱我们的、 kalau kita oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita, 承认我们的人否认我们的时候， dan tak kala dia yang sungguh mengasihi kita dan dia menyangkal kita, 当然可以被称为一种背叛。 nah kita boleh melihat sikap ini adalah semacam pengkhianatan. 对我们来说是非常痛苦的事。 Dan ini adalah hal yang sangat menyakitkan bagi diri kita. 耶稣被彼得否认了3次。 Dan Yesus 3 kali disangkal oleh Petrus. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 从这边我们可以看到什么？ dari sini apa yang kita bisa lihat? 对个人的看法，对耶稣他们的看法都不一样。 Jadi mereka itu masing-masing mempunyai pandangan dan pemikiran tersendiri mengenai diri Yesus. 当犹大后悔的时候，他就结束他自己的生命，他就自杀了。 Yudas pada akhir hidup dia menyesal, kemudian dia bunuh diri. 而彼得继续活下来，并为自己的行为后悔。 Dan Petrus dia juga menyesal, tapi dia terus melanjutkan kehidupan dia dan dia bertobat. 然后他回来表明他对神的承诺和完全的爱。 Dan kemudian dia berbalik kepada diri Tuhan dan dia menyatakan komitmen dan kasih dia kepada Tuhan. 你们还记得当耶稣问彼得3次的时候，你爱我吗？ Kalian masih ingat tak kala Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 我们可以看到很清楚 Kita 彼 bisa 得的改变。 kita bisa melihat dengan jelas perubahan pada diri Petrus. 彼得经历了基督被钉十字架和复活时，
Jadi Petrus mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. 那个改变他的思想，改变他的生活， Dan kebangkitan Yesus itu mengubah pemikiran dia, mengubah sikap dia. 那个事情改变了他的看法和观念，彻底改变了， Dan itu juga mengubah akan pemikiran dan konsep daripada diri Petrus. 真正的、完全的改变他的生命。 Sehingga kehidupan Petrus totally berubah. 我要请你们跟我一起打开《使徒行传》第3章12到19节。 Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal ketiga. 使徒行传第3章12到19节。 Kisah Para Rasul pasal ketiga ayat ke-12 sampai ke-19. 从这里我们可以看到彼得的改变。 Dari sini kita bisa melihat akan perubahan daripada diri Petrus. 看到了没？ Apakah sudah temukan? 使徒行传第3章12到19节。 Kisah Para Rasul pasal ketiga ayat 12 sampai 19. 找到了没？使徒行传第3章12到19节。好，我们中文的读12节，然后13节是印尼文的来读来。我们一起来先中文来开读。彼得看见，就对百姓说：“以色列人啊，为什么把这事当作习期呢？为什么定睛看我们？因为我们凭自己的能力和虔诚。” 是这人行走呢？ Ayat 13 bahasa Indonesia. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. 第14节哈，你们拒绝了那圣洁公义子，凡求子一个手给你们。 15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. 16. 我们因信他的名，他的名更叫你们所看见、所认识的这人，这是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前仍然好了。 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. 18. 但神曾知的口，验基督将要受害，这就样了。19. 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. 那各位弟兄姐妹们，从这里我们可以看到彼得怎样的改变？ Saudara-saudari, dari perikop yang kita baca itu kita bisa melihat bagaimana Petrus berubah. 从这里我们可以看到，在他的信心有多么的坚定。 Kita bisa melihat bagaimana iman dia dikokohkan. 他是如何毫不犹豫。OK， 我们可以看到彼得前跟后的改变。 Kita bisa melihat diri Petrus sebelum dan sesudah. 以前还没有耶稣还没有被抓的时候，还没有被钉在十字架上的时候，彼得的人就是很激动的人。 Jadi sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, dan Petrus ini adalah seorang yang sangat impulsif. 他感受到他很棒，他很厉害，他很强壮的人。 Dia merasa dia orang yang sangat bisa, seorang yang punya kemampuan, seorang yang sangat hebat. 当耶稣要被抓的时候，他拿着他伤害到那个兵的耳朵。 Waktu Yesus ditangkap, Petrus mengeluarkan pedangnya dan menetakkan telinga daripada imam besar itu. 我们可以看到他感觉到他可以保护上帝，可以保护耶稣。 Jadi kita bisa melihat seolah-olah dia punya kemampuan, dia bisa melindungi Yesus. 他是讲到他自己能够，他自己有能力。 Jadi selalu merasa dia bisa, dia mampu. 但是他感受到，他看到，他纪念过耶稣钉在十字架上了，然后第3天的时候复活的时候，他可以看到那一段的3天的不一样的改变了他的生活。 Jadi Petrus melihat Yesus disalibkan, 3 hari kemudian dibangkitkan. Apa yang Petrus lihat, kemudian dia mengalami akan kematian
dan kebangkitan Kristus, dan kemudian Petrus diubahkan. 从我们读的经文，我们可以看到，他不是说他自己，但是他说的就是耶稣在他的生活当中。 Jadi yang kita baca tadi, kita bisa melihat Petrus bukan berkata diri dia sendiri, tetapi diri Yesus. 在12到第13节里面，我这2节经文显示了前面第1到第11节中发生的有关彼得医治瘫者的情况和事件。 Jadi ayat 12 dan 13 itu menceritakan kejadian daripada ayat pertama sampai dengan 11. 其中因为被彼得和约翰所行的事迹，而跟随他们。 Yaitu ada orang yang Petrus dan Yohanes sembuhkan dan mereka mengikuti Yesus. 然后彼得就斥责他们的似乎忘记了耶稣生前所行的许多神迹。 Dan mereka itu lupa apa yang Yesus banyak lakukan tak kala Yesus masih hidup. 对，他就指到，哎，这个我医治人哦，不是看我有能力不没有能力的。 Jadi Petrus menyembuhkan orang bukan melihat diri Petrus punya kuasa atau tidak. 你看到我可以做神迹，因为不是我有的能力，但是看到有耶稣在我的身上，有耶稣来带领我，有耶稣给我力量。 来去医治。 Jadi Petrus bisa melakukan mujizat bukan melihat pada diri Petrus, tapi lihat pada kuasa Yesus. 然后他就告诉他们：“你们纪念到吗？你们还记得吗？那个耶稣以前的，还做了很多的神迹。” Jadi Petrus mengatakan, apa yang kalian lihat dulu, apakah kalian masih ingat bahwa Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat? 那时候你也是跟着他们走， Waktu itu kalian juga mengikuti Yesus. 但是你的目的是什么？ Tapi kalian mengikuti Yesus itu apa motivasi kalian? 你的目的跟着耶稣，就是为了要看到很多的神迹。 Jadi motivasi kalian mengikut Yesus itu adalah supaya kalian bisa melihat mujizat. 你跟着耶稣是看到哦，有可能耶稣可以满足到我的生活。 Kalian mengikuti Yesus, mungkin kalian pikir bahwa Yesus bisa memuaskan akan dirimu. 当你们饥饿的时候，耶稣做生计，可以满满的，可以养你们，可以喂养你们吃。 Waktu kalian lapar, Yesus bisa melakukan mujizat, bisa memberikan kalian makan. 但是你们忘记了， Tapi kalian sudah lupa. 你们好像一个突然间忘记很多事了。 Kalian seperti orang yang tiba-tiba lupa ingatan, lupakan banyak hal. 你们也忘记了耶稣被钉在十字架上。 Kalian juga sudah lupa bahwa Yesus dipaku di atas kayu salib. 你们也忘记了当时是谁不要放他的。 Kalian juga sudah lupa pada waktu itu siapa yang menangkap dia dan tidak mau melepaskan dia. 你们可以喊到那么大声的说：“巴拉巴，放了巴拉巴。” Waktu itu kalian juga mengatakan lepaskan Barabas. 你们的目的跟着他们，不是真正的要认识耶稣。 Jadi motivasi kalian mengikut Yesus itu bukan mau sungguh-sungguh untuk mengenal siapa Yesus itu. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 所以彼得的第一句话就是：这一切都是基督做的。 sehingga kalimat pertama Petrus adalah semua ini adalah yang Yesus lakukan. 你要看见是看见耶稣基督， Sehingga kalian lihat itu adalah diri Yesus, bukan 而不 Petrus. 是看到我。 Jadi bukan diri Petrus. 彼得不想成为关注的焦点， Jadi Petrus tidak ingin menjadi fokus perhatian. 让基督成为人们关注的焦点。 Sehingga biarlah Yesus yang menjadi fokus perhatian daripada manusia. 这为什么彼得的第一声哭声的对群众的惊讶和责备？ Jadi ini adalah teguran daripada Petrus kepada orang banyak itu. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 彼得以前跟现在的彼得不一样了。 jadi Petrus yang dulu berbeda dengan Petrus yang sekarang. 以前是看到他很强壮的人， Jadi dulu melihat Petrus ada orang yang sangat berkemampuan. 我能干很多事的。 Dia bisa lakukan banyak hal. 但是彼得改变了，他说：“你要看耶稣，不是看着我。 Tapi Petrus sudah diubahkan, dia sudah berubah. Petrus katakan, lihat diri Yesus, bukan lihat diri saya. 不是我医治他的， Bukan saya sembuhkan dia. 我有能力，因为有耶稣的能力在我们的生活当中。 Saya punya kuasa menyembuhkan dia karena ada kuasa Yesus pada diri saya. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 常常在我们的生活当中，我们是看到这样， dalam kehidupan kita juga seringkali melihat hal seperti ini. 我们可以感受到，我们可以做到很多事， Kita bisa kerjakan banyak hal. 但是我们忘记，我们能够
因为我们有上帝。 Kita sudah lupa kalau kita bisa kerjakan ini dan itu semua karena ada diri Tuhan. 因基督在我们的生活当中， Karena ada Kristus dalam kehidupan kita. 因为有圣灵在我们的生活当中。 Karena ada Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. 当圣灵充满一个人的时候， Tak kala Roh Kudus memenuhi diri seseorang, 那个人会高举基督， maka orang tersebut akan meninggikan Kristus. 因为圣灵也荣耀基督， Karena Roh Kudus akan memuliakan Kristus. 圣灵也是高举基督。 Nah, Roh Kudus meninggikan Kristus. 凡被圣灵充满的人都会高举基督。 Dan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan meninggikan Kristus. 当基督的名被高举的时候，他的喜乐就会满足。 Nah, tak kala Kristus ditinggikan, maka Kristus juga akan dipuaskan. 在第14到第16节的时候， Waktu ayat 14 sampai dengan 16, 这个经文也越来越多地只被评价，并提醒他们那些以前对耶稣做了同样的事情，并希望释放巴拉巴的人的行为。 Dan ayat ini mengatakan bagaimana mereka dulu menangkap Yesus dan bagaimana mereka dulu memilih untuk melepaskan Barabas. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 有可能你说我没有看到上帝被钉在十字架上， mungkin engkau berkata, saya tidak melihat Yesus dipaku di atas kayu salib. 有可能你说我没有看到上帝复活。 Engkau juga mungkin mengatakan, saya tidak melihat Yesus sudah bangkit. 是的，我们没有活在那时候， Benar, kita tidak hidup di masa itu. 我们没有好像彼得经历过那时候的事情发生的时候。 Kita juga tidak seperti Petrus mengalami hal yang terjadi pada masa itu. 我们可以讲啊，彼得看到，彼得感受到，彼得可以经历过，他生活可以改变。 Kita mungkin bisa berkata Petrus melihat secara langsung, Petrus mengalami secara langsung, dan hidup dia bisa diubahkan. 但是不要忘记， Tapi jangan lupa, 有圣灵在我们的生活当中， ada Roh Kudus dalam diri kita. 我们经历过很多的圣灵的带领， Kita juga sudah sering mengalami pimpinan daripada Allah Roh Kudus. 我们经历过上帝的恩典在我们的生活当中。 Dalam kehidupan kita, kita juga mengalami anugerah Tuhan. 我们可以活到今天，就是有上帝的恩典。 Kita bisa hidup sampai hari ini juga adalah anugerah Tuhan. 当我们想到上帝的爱的时候，那个会给我们的一个的改变。 Tak kala kita ingat akan cinta kasih Tuhan pada diri kita, maka ini bisa mengubah akan kehidupan kita. 但是我们就是软弱的人， Tapi kita juga adalah orang-orang yang lemah. 常常我们是一样那个以色列人， Kita juga sama dengan orang-orang Israel. 我们经历过上帝的爱、上帝的带领，但是我们常常也忘记了。 Kita sudah mengalami pimpinan, pertolongan, dan cinta kasih Tuhan. Tapi kita juga seringkali lupa. 在第16节中，彼得详细解释说，他和耶稣的其他门徒所传扬的福音， Dan di ayat 16 dikatakan, 很详细的解释， dia dengan detail menjelaskan 说他们做的就是传上帝的福音， yang mereka lakukan itu adalah mengabarkan Injil Tuhan. 行神迹的能力都是奉耶稣的名。 Jadi mereka memiliki kuasa melakukan mukjizat itu juga ada di dalam nama Tuhan Yesus, 不是以自己的名， bukan dengan nama sendiri, 也不是以任何人的名， dan juga bukan dengan nama siapapun, 只有耶稣。 cuma ada nama Yesus. 耶稣透过彼得医治了瘫痪的人， Jadi Yesus melalui Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. 所以一个生活被改变的时候，可以看到他真正的不一样的生活。 Jadi kehidupan Petrus yang sungguh-sungguh diubahkan, kita boleh melihat kehidupan dia yang berbeda. 从第17到第19节，我们可以看到，在接下来的经文中，彼得同时向从未真正相信耶稣和他的能力的人群教导和讲道。 Dari ayat 17 sampai 19, kita bisa melihat kuasa Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka. 然而，彼得给了他们机会，彼得为他们打开了一扇大门。 dan bagaimana Petrus bagi mereka sudah membukakan satu pintu. 彼得叫他们：“你看哦，上帝还给你们有机会来回头嘞。” Dan kemudian Petrus berkata pada mereka, lihatlah Tuhan masih berikan engkau kesempatan untuk berbalik.
虽然你忘记耶稣了， sekalipun engkau lupa akan Yesus, 虽然你带他，你们害到他钉在十字架上， sekalipun kalian telah menyebabkan dia dipaku di atas kayu salib, 但是他还给你们有机会回到他那边。 tapi Tuhan masih beri kau kesempatan dan anugerah supaya kau berbalik pada diri Dia. 各位弟兄姐妹们，上帝是信实的上帝， Saudara-saudari, Tuhan adalah Allah yang setia. 我们怎样呢？ Bagaimana dengan diri kita? 我们对上帝有信实吗？ Apakah kita setia pada Tuhan? 我们可以好像彼得这样吗？ Apakah kita bisa seperti Petrus? 我们可以告诉别人，哦，不是我的，是上帝在我的里面的。 Apakah kita bisa seperti Petrus mengatakan ini bukan diri saya, tetapi Kristus yang ada dalam diri saya? 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 常常在我们的生活当中，我们忘记了上帝； dalam kehidupan kita seringkali melupakan Tuhan. 在我们的生活当中，我们也常常是否认了耶稣。 Dalam kehidupan kita juga seringkali menyangkal diri Tuhan. 我们有时候不承认上帝的作为和力量控制我们生活的各方面。 Kadangkala kita tidak mengakui bagaimana Tuhan dalam kedaulatannya menolong, mengontrol akan kehidupan kita. 彼得成长必表现出非凡的完整性。 Kita melihat Petrus bagaimana dia bertumbuh dan dia berubah. 甚至他死的时候，他写了我要被钉在十字架，但是不是好像耶稣这样。 Dan pada akhirnya Petrus waktu dia mau mati, dia disalibkan tapi tidak mau seperti Yesus. 他写了钉在十字架上，寻道而死。 Dan dia mati martir, dia paku di atas kayu salib. 他说我不配比耶稣一样。 Dan Petrus mengatakan bahwa dia tidak layak kalau dia mati dipaku seperti Yesus. 各位弟兄姐妹们，常常我们承认主耶稣是我们的一切， Saudara-saudari, kita sering mengatakan bahwa Yesus adalah segala-galanya buat diri kita. 但是不是在嘴巴讲耶稣是我一切而已，但是我们的行为，我们的活的方式，怎样活下去呢？ Biarlah itu juga bukan cuma kata-kata saja, tapi dari kehidupan kita, sikap kita itu juga menunjukkan bahwa memang Yesus adalah segala-galanya buat diri kita. 很多人会讲，基督对我是，他是我的救赎主， Banyak orang mengatakan Yesus adalah juru selamat saya. 耶稣是我的帮手， Yesus adalah penolong saya. 耶稣是我的最好的朋友， Yesus adalah sahabat sejati saya. 耶稣是我拯救者。 Yesus adalah penyelamat. 你可以说很多的等等的，耶稣对你是什么？ Engkau bisa berkata sekian banyak siapakah Yesus bagi dirimu. 但是这个答案常常就是在我们的嘴巴而已， Tapi jawaban ini seringkali cuma berhenti di mulut bibir kita saja. 我们没有行在上帝所有的帮助在我们的生活当中。 Tapi dalam kehidupan kita itu kita tidak mewujudkannya, tidak menyatakannya. 很多的时候，我们是当耶稣是填补我们的生活中的空虚。 Kadangkala kita melihat Yesus itu seringkali cuma mengisi kekosongan daripada hati kita. 我们需要的时候，我们就找他；没有需要的时候，我们就放弃他。 Waktu kita butuh, kita cari dia. Waktu kita tidak butuh, kita lupakan dia. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 请问 permisi tanya, 我们一天与他沟通的频率是多少？ dalam satu hari seberapa sering kita berkomunikasi, bersekutu dengan Tuhan? 比如说，你跟你的丈夫、跟你的太太有沟通吗？ Misalnya engkau dengan suamimu, dengan istrimu, apakah kalian sering berinteraksi? 还是你早上送他出门，然后晚上才回来，才陪他吃晚餐，然后就一个看电视，一个玩手机。 Apakah cuma pagi hari engkau antar dia pergi kerja, kemudian dia pulang malam, siapin makanan, habis itu dia main HP dia, engkau juga main HP-mu. 你在中午的时候有问他，亲爱的，你吃饭了没？你吃午餐了没？ Apakah di tengah hari engkau bertanya pada diri dia, Hani, engkau sudah makan? Honey, I like this one 。Kekasih lah, 亲爱的。各位弟兄姐妹们，你跟你的陪伴你的有好的沟通吗？ Saudara-saudari, engkau dengan pasanganmu, apakah engkau punya suatu komunikasi yang bermutu, yang baik? 你在整天你放了多少时间来关心你的陪伴？ Sepanjang hari engkau pakai berapa banyak waktu engkau memperhatikan akan pasanganmu?
我会感觉到烦呢，为什么他每次都打一个电话，还是送一个 WhatsApp 给我？ Mungkin kadang engkau merasa ini orang rese， ini tanya itu send WhatsApp。各位弟兄姐妹们， saudara-saudari， 人家讲什么？夫妇越亲近，越像他的脸都一样， Jadi ada 越来越一样。 Jadi ada yang mengatakan kalau hubungan suami istri itu baik, maka wajah mereka itu makin hari itu akan makin mirip, makin persis, makin sama. 对吗？ Benarkah? 笑的就是说好的，对。 Jadi Asnam itu mengiyakan ya. 各位弟兄姐妹们，你说我爱我的太太，我爱我的丈夫，但是你没有跟他沟通，那是骗人的。 Jadi kalau engkau mengatakan saya sayang istriku, saya sayang suamimu, tapi engkau dengan dia tidak mempunyai komunikasi yang mendalam, maka sesungguhnya itu adalah sebuah kebohongan. 你每一天都没有跟他沟通，你每一天都没有跟他说话。 Engkau tidak sering komunikasi dengan diri dia. Bagaimana bisa engkau mengatakan bahwa engkau sayang sama dia? 谈恋爱的时候是很亲密，结婚了就做你自己个人的事情。 Waktu pacaran hubungan sangat baik, sering tanya ini, tanya itu. Setelah married, urusanmu, urusanku, urusanku. 我们跟上帝都一样。 Kita dengan Tuhan juga mirip seperti ini. 第一次爱上帝的时候，哇，那么热心的爱上帝，读圣经，天天都读圣经，天天都祷告，常常的祷告。 Waktu kita kenal Tuhan, kita sangat mengasihi Tuhan, kita setiap hari baca firman, setiap hari berdoa. 越来越认识耶稣的时候，我们就忘记了他。 Kita sudah makin hari makin ikut Yesus, rasanya makin hari makin hambar, dan kemudian perlahan kita melupakan Dia. 我们说我们爱耶稣， Kita mengatakan kita mengasihi Yesus. 所以我就问你的沟通跟上帝天天有沟通。 Engkau mengatakan engkau mengasihi Yesus, maka saya bertanya kepada kamu, setiap harikah engkau berdoa bersekutu dengan Tuhan? 你所做的决定有多少是他的决定？ Jadi dalam kehidupanmu sehari-hari, keputusan yang kamu buat itu seberapa banyak adalah keputusan dari diri Tuhan. 你多少次依赖他，而不是你的想法？ Jadi seberapa sering engkau tuh bersandar kepada diri Dia dan bukan cuma pemikiran kamu sendiri. 你花了多少时间在他的身上呢？ Dan engkau memakai waktu berapa banyak engkau lakukan buat diri Tuhan. 你多少时间你花了？你感受到你拥有耶稣吗？ Jadi dengan berapa banyak waktu yang engkau pakai pada diri Tuhan, engkau akan merasakan seberapa banyak engkau memiliki diri Tuhan. 所以各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 常常我们当耶稣就是我需要他的时候我就找他， seringkali kita memperlakukan Tuhan, waktu saya butuh, saya cari. 没有需要他的时候我就做我所想的，我想要去做的我就行出来。 Waktu saya tidak butuh Dia, saya lakukan apa yang saya mau lakukan. 所以基督对你，你怎样来表达基督是谁在你的生活当中？ Sehingga bagaimana engkau dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau menyatakan siapa itu Yesus bagi dirimu. 然后我们就找借口，我没有时间，我很忙，我做这个，我做那个，然后等下晚上才祷告啦。 Kemudian kita cari alasan, saya sangat sibuk, saya nggak bisa bersekutu dengan Tuhan, tunggu nanti malam saja saya baru berdoa. 各位弟兄姐妹们，我们要学习怎样来跟上帝沟通。 Saudara-saudari, kita harus belajar bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan, bagaimana kita bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan. 我自己也是在学习这个功课。 Saya sendiri juga sedang belajar akan pelajaran ini. 常常我们忙碌的时候，我们就忘记了他。 Waktu kita sibuk, seringkali kita melupakan Tuhan. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 我们要有好的关系跟上帝， kita dengan Tuhan harus punya relasi yang baik. 我们要有好的经历跟上帝一起。 Kita harus memiliki banyak kebersamaan, pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. 好像两夫妇，他们经历很多事情，他们会越来越好。 Seperti suami istri yang mengalami banyak hal, tapi hubungannya masih baik. 你感受到你跟丈夫、你跟太太，你有改变吗？ Nah, kamu yang sudah suami istri, lihat kamu berubah nggak? Pasangan kamu berubah nggak? 我不行，我跟他活在10多年了，他没有改变就没有改变的。 Mungkin Anda katakan, saya hidup dia bersama-sama sudah belasan tahun, dia itu tidak berubah.
他不能改变 Dia 的。 tidak bisa berubah. 你看他样子哦，哎呀，不管他了啦，他随便他要做就做了啦。 Jadi engkau lihat pasangan saya, dia mau seperti itu, ya suka-suka dia lah. 问题是他改变还是你改变？ Jadi masalahnya pasanganmu yang berubah atau dirimu sendiri yang berubah. 有时候我的keponakan apa？这数字，这会回到我的家，可以跟我一起住。 Jadi kadang-kala keponakan saya bisa datang ke rumah saya, tinggal bersama-sama. 我习惯就是说，你吃饭好了，你就要自己洗盘。 Saya sering katakan, setelah engkau makan, maka piring-piringnya tolong dicuci. 当然年轻人就是这样，吃了，然后就放在那边， Ya namanya anak muda, habis makan ya piring-piring ditaruh aja. 然后有时候我就会很生气，就是说为什么很简单的，你们吃了就自己洗就好了吗？ Kadang saya juga kesal dan marah, ini piring kan sederhana saja, habis makan dicuci kan selesai kan. 然后他们很简单的回答你啊，这小事你还要发脾气来干嘛？ Kemudian keponakan dengan gampang mereka menjawab, ini kan hal sederhana, ngapain kamu marah? 然后如果我在想的时候，就说这个是小事，你自己讲小事，但是为什么你不能自己去洗盘呢？ Kemudian saya juga berpikir, ini kan hal yang sepele, kamu habis makan ya semestinya kamu cuci piringnya. 受不了，对吗？ Nah, saya berasa saya nggak tahan. 对，但是他没有改变，就是没有改变。 Jadi keponakan saya itu tidak mau berubah, ya memang dia tidak mau berubah. 谁改变的？ Jadi siapa yang berubah? 我自己改变了， Jadi saya sendiri mau nggak mau ya saya yang berubah. 我去跟他洗了。 Dan kemudian saya cuci 因为我 piring-piring yang dia makan. 看到肮脏，我受不了。 Saya melihat itu piring-piring begitu kotor dan saya tidak tahan. 所以我很简单，就是一个事情，就是好，我去洗。 Jadi ya udah saya pergi cuci piring-piringnya. 但是你改变的时候，他也跟着改变。 Jadi waktu saya berubah, maka mereka juga ikut berubah. 当我帮他们洗盘的时候，他们也是看到爸爸也是帮我洗盘，他们也可以洗在那边。 Jadi waktu keponakan saya melihat saya mencuci piring mereka, mereka juga merasa nggak enak, kemudian mereka juga berubah, mereka juga cuci piring sendiri. 各位弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 我们要改变。 kita harus berubah. 我们不能说我爱耶稣，但是我们的生活没有改变。 Kita tidak bisa mengatakan saya mengasihi Yesus, tetapi kehidupan saya sama sekali tidak berubah. 我爱耶稣，但是我没有跟他沟通。 Kita tidak bisa mengatakan saya mengasihi Yesus, tetapi saya tidak berkomunikasi dengan diri dia. 我爱耶稣，但是我不需要的时候，我就放耶稣在另外一边。 Kita tidak bisa waktu kita butuh Yesus, kita cari dia, dan waktu kita tidak butuh, kita taruh dia di sembarang tempat. 我们要当耶稣做我们的陪伴。 Kita mau jadikan Yesus itu sebagai penolong kita yang berjalan bersama-sama diri kita, partner kita. 你会感受到很甜蜜的生活在你的生活当中。 Dengan engkau menempatkan Yesus dalam hatimu, berjalan bersama-sama dengan engkau akan merasakan kemanisan, keindahan dari Tuhan Yesus. 所以，如果我问你，基督是谁？你多深的认识耶稣？ Sehingga waktu saya bertanya kepada kamu, siapakah Yesus bagi dirimu? Seberapa dalam engkau mengenal Yesus? 你不是单单说耶稣是我救赎主， Sehingga engkau bukan cuma mengatakan Yesus adalah juru selamat saya, 但是你可以说耶稣是我陪伴我的。 tapi engkau bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan yang menemani beserta dengan diri saya. 你可以介绍耶稣给别人。 Bahkan engkau juga bisa memperkenalkan Yesus kepada orang lain. 有时候人家说我不会传福音， Ada orang yang mengatakan saya tidak bisa mengabarkan Injil. 对，传福音很难。 Betul, memberitakan Injil itu sangat susah. 但是你活在福音里的时候，人家会看到你是基督徒吗？ Tapi tak kala engkau hidup dalam firman, hidup dalam Injil, menghidupkan firman, menghidupkan Injil, orang lain akan melihat bahwa engkau adalah murid Kristus. 你不是单单听福音而已， Sehingga engkau bukan hanya mendengar 你 Injil. 你活在福音的时候， Tak kala engkau hidup dalam Injil, 人家会看到不是你，但是看到上帝在你里面的。 sehingga orang bukan cuma melihat dirimu saja, tapi orang lain melihat Tuhan yang ada dalam dirimu. 所以你的生活可以荣耀你神的名， Sehingga dengan demikian engkau bisa memuliakan nama Tuhan. 我们可以让神喜悦。 Kita juga bisa menenangkan hati Tuhan. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 我们在天上的父，我们感谢你， Bapa dalam surga, kami berterima kasih pada Engkau. 你是信实的神， Engkau adalah Tuhan yang setia, 你是公义的神。 Engkau adalah Tuhan yang adil. 虽然我们常常会忘记你， Sekalipun kami sering melupakan Engkau, 虽然常常我们在我们的生活当中，我们行的时候，就是用我们的自己的头脑， seringkali dalam
Kehidupan kami sehari-hari kami mengandalkan pemikiran kami. 我们自私， Kami egois, 但是你给我们有机会回到你身边来悔改。 tapi Engkau berikan kami kesempatan boleh berbalik kepada diri-Mu dan bertobat. 主啊，好像彼得， Ya Tuhan, seperti Petrus, 他真正的悔改， dia benar-benar bertobat. 他经历过你改变他的生活， Dia mengalami bagaimana kuasa-Mu mengubah kehidupan dia. 他有圣灵的能力在他的生活当中， Dalam kehidupan dia memiliki kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus. 他可以行很多的神迹， Petrus bisa melakukan banyak mukjizat, 但是他一切荣耀都归给你。 dan Petrus mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi diri Tuhan. 我们也要从彼得学习， Kami juga mau belajar daripada diri Petrus. 我们相信我们有圣灵在我们的生活当中， Kami juga percaya ada Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami. 我们相信我们是基督徒， Kami percaya bahwa kami adalah murid Kristus. 我们相信你带领我们， Kami percaya Tuhan Engkau sendiri memimpin kehidupan kami. 我们要改变， Kami mau berubah. 改变，让我们出去的时候，我们可以介绍基督在我们里面的。 Kami mau berubah sehingga tak kala kami keluar dari gedung gereja ini, kami boleh memperkenalkan Yesus Kristus. 让我们生活真正的来荣耀你的名。 Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. 感谢主， Tuhan, terima kasih. 我们这样敢祷告，奉靠耶稣名求的， Kami berdoa demikian di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.